Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya hormati Fadil Ustaz Najib selaku pengurusi dan moderator pada malam ini, Fadil Ustaz Manih kanda saya, Fadil Ustaz Nazri selaku tuan rumah dan mudir bagi pondok di kampung Bengkalan Tok Mah ni, juga kepada ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para pimpinan masyarakat, para santri dan seluruh yang mengikuti majlis kita pada malam ini. Kembali kepada soalan dan perbincangan berkenaan dengan jihad yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak berniat untuk nak cakap panjang pada malam ini kerana dengan keadaan hujan dan juga masa yang panggil apa, dah di penghujung malam, takut lagi tak dengar apa. Tak apa ni, kanda saya Ustaz Manih, dia suara sedap, kita suara tak ada lagi, dia jenuh. Hadirin semua, berkenaan dengan jihad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedia kita maklum bahawa baginda Rasul hanya sempat mengikuti peperangan dalam kehidupan baginda Rasul. Ada 27 perang yang Nabi sendiri ikuti, atau dipanggil dengan ghazwah. Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang digunakan para ulama sirah. Yang pertama dipanggil al-ghazwah, yang kedua dipanggil sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah berada dalam peperangan itu sendiri. Manakala sariyah adalah tentera-tentera elit yang diutuskan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa baginda Rasul mengikuti peperangan tersebut. Jadi yang Nabi ikut 27 perang, itu dipanggil ghazwah. Yang Nabi tak ikut lebih daripada 50 ataupun hampir 60 lebih peperangan yang diikuti oleh para sahabat Nabi yang disebut dengan sariyah. Hadirin semua, dalam tempoh ataupun 27 peperangan yang diikuti oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sedia maklum bahawa bilangan yang terbunuh dalam peperangan tersebut di kalangan musyrikin dan di kalangan muslimin itu tidaklah sampai kepada 1000 orang. Malah dalam sirah disebutkan bahawa Rasulullah tidak pernah membunuh seorang pun dalam peperangan Nabi SAW, kecuali seorang sahaja yang Nabi SAW melakukan kepadanya dengan melukakan tubuhnya dalam peperangan Uhud, dan dia mati bukan disebabkan kerana ditikam oleh Nabi SAW, tetapi mati disebabkan kerana takut dengan Rasulullah SAW. Namanya Ubay. Ubay ini mati dia kerana takut dengan Rasulullah. Diceritakan bahawa ketika ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Ubay ini bangun dan mengatakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, katanya, saufa aqtuluk, saya akan bunuh kamu nanti. Maka Nabi menjawab pada ketika tersebut, bal aqtuluk, bahkan aku yang akan bunuh kamu, kata Rasulullah. Mulai daripada saat baginda Nabi menyebutkan bahkan aku yang akan membunuh kamu tadi, menyebabkan Ubay tadi dalam keadaan ketakutan sepanjang hidupnya. Dan bila mana berlakunya peperangan Badar, dia tidak ikuti. Masuk peperangan Uhud,
Maka dipaksa oleh tentera-tentera musyrikin Makkah pada ketika tersebut, dan pemimpin-pemimpin Quraisy memaksa Ubay ini untuk mengikuti peperangan tadi. Karena apa? Karena mereka ingin menuntut bela di atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Jadi bila mana mereka nak menuntut bela, maka kena pergi ramai. Maka yang ikuti perang pada waktu tersebut lebih daripada 1,000 orang. Lebih daripada 1,000 orang yang ikuti, maksudnya hampir 3,000 orang tentera yang hadir bersama pada ketika tersebut daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah untuk berperang dengan tentera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan tersebut bertemulah Ubay ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mana dia datang kepada Nabi dengan kudanya yang kencang laju, berdepan dengan Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu berhadapan dengannya dan kemudian dihalang oleh seorang sahabat. Nabi kata, "Qalli sabilah." Bagi jalan kepadanya, bagi dia berhadapan denganku. Dan waktu ketika kudanya lalu depan Nabi, lari kencang di depan Nabi, Nabi mengelak sedikit lalu menancap ataupun melukakan sedikit pada bahagian tengkuk Ubay. Dan ketika dalam perjalanan balik, para musyrikin Makkah, tentera-tentera dan pemuka-pemuka Quraisy kata kepada Ubay, "Kamu tak mati ni. Ni sikit sangat." Kata dia, "Tak. Aku akan mati pada kali ini." Kenapa? Kerana Muhammad telah menyebutkan bahawa dia akan bunuh aku. Kata dia, kalau Muhammad sebut macam tu, bukan setakat dia tikam aku, kata dia. Kalau dia ludah aku pun aku mati, kata dia. Tak perlu dia tikam aku. Cukup dia ludah aku saja dah boleh menyebabkan aku mati. Ini keyakinan daripada golongan Quraisy sendiri terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda Nabi ucapannya benar. Dan Nabi tidak akan berkata sekali-kali melainkan perkara yang benar sahaja. Maka kerana itu dia bimbang dan takut ketika Nabi mengatakan, "Bal aqtuluk," bahkan aku yang akan bunuh kamu wahai Ubay. Jadi ini tidak disebut oleh Nabi melainkan kepada orang-orang yang berat permusuhannya dengan junjungan besar dan juga para sahabat Nabi dan golongan muslimin. Karena para ulama menyebutkan, ada riwayat yang disebutkan, "Asyarrun nas man qatala nabiyan wa qatalahu nabiyyun." Asyarrun nas, manusia yang paling jahat adalah manusia yang qatala nabiyya, yang membunuh para nabi. Qatala nabiyan, maksudnya membunuh para nabi, wa qatalahu an-nabiyyu, atau wa qatalahu nabiyyun, ataupun yang dibunuh oleh nabi. Dua kelompok manusia yang paling buruk, yang membunuh para nabi dan yang dibunuh oleh para nabi. Maka ini adalah salah seorang daripada orang yang dibunuh dalam peperangan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay ini adik kepada Umayyah bin Khalaf. Abangnya juga adalah salah seorang daripada pemuka Quraisy yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adiknya Ubay bin Khalaf adalah salah seorang juga yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua, Nabi tak banyak dalam perang membunuh. Malah peperangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyebarkan kebaikan. Berbeza dengan peperangan yang berlaku dalam dunia moden. Perang dunia pertama, perang dunia yang kedua, kalau kita tengok dalam sejarah, berapa juta umat yang terlibat dalam peperangan tersebut, yang kebuluran, yang terkena dengan penyakit malaria, penyakit-penyakit yang bertebaran. Mati jutaan manusia yang tidak terlibat dalam perang pun terlibat sekali dalam kematian. Dan perang bandar, yang menyerang bandar dan tempat tinggal penduduk yang bukan ahli dalam peperangan, ini adalah sikap dan juga keburukan yang dibawa oleh musuh, yang ditunjukkan oleh mereka pada permulaan ketika peperangan Ahzab. Mereka datang untuk menyerang kota Madinah Al-Munawwarah, menghabiskan dengan harapan mereka akan dihabiskan seluruh ahli Madinah, maka Islam akan terkubur pada ketika tersebut dengan matinya golongan muslimin pada waktu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memadamkan api kemurkaan, kedengkian mereka tersebut dengan berlaku apa yang telah berlaku. Hadirin yang dirahmati Allah, peperangan Nabi peperangan yang bersifat dengan kebaikan. Peperangan Nabi adalah peperangan yang bersifat untuk pembukaan. Karena itu kalau kita melihat, tidak ada istilah conquer ataupun penaklukan dalam Islam. Dalam Islam yang ada adalah fathu ataupun futuh, pembukaan. Dalam kota Islam disebut futuh. Sebab tu kota-kota Konstantinopel yang datang setelah zaman
Sultan Muhammad Al-Fatih, disebut sebagai Fathu Al-Qustantiniyah, pembukaan kota Konstantinia. Konstantinopel dibukakan. Fathu Makkah, Nabi kita Muhammad membuka kota Makkah. Fathu Misra, pembukaan kota Mesir dan seumpamanya. Tidak ada istilah conquer. Dan Islam, kalau kata hadirin yang dirahmati Allah, melihat dan memerhatikan bagaimana tentera muslimin ketika masuk ke bumi Mesir. Waktu ketika mana golongan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang diketuai oleh Sayyidina Amr bin Al-As diutuskan, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka untuk melakukan kebaikan kepada ahli Mesir. Isna'u li ahli Misra khairan, buat baik kepada ahli Mesir. Dan apa yang berlaku di kota Mekah pada ketika itu? Kota Mekah keadaan dia sama seperti biasa dan tidak berlaku perubahan dengan kekayaan. Sebaliknya yang dikayakan adalah negeri yang dibuka tersebut. Beza dengan pembukaan yang dalam bentuk yang dilakukan oleh tentera Jepun, yang dilakukan oleh tentera British dan seumpamanya. Mereka masuk ke dalam tanah air tentera Belanda dan seumpamanya, dicuri harta benda dan juga khazanah di negeri tersebut dibawa pulang ke negeri mereka, yang mereka akan semakin kaya, negeri yang mereka tawan akan semakin miskin dan papa kedana. Beza dengan muslimin. Tentera muslimin masuk ke dalam negerinya yang mereka buka, negeri tersebut yang makin kaya, dimakmurkan negeri tersebut. Sebaliknya negeri yang dipimpin oleh Sayyidina Umar pada ketika mana pembukaan kota Mesir dan seumpamanya, masih keadaannya seperti biasa Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Baru sangat saja dalam beberapa puluh tahun kebelakangan ni sahaja Mekah Madinah ni kaya, setelah mana bertemu dengan petrol dan seumpamanya. Sebelumnya keadaannya biasa. Dalam tak sampai 100 tahun, 30, 40, 50 tahun yang lepas sahaja barulah jumpa dengan petrol, barulah kerajaan Mekah bangkit dan kemudian naik dengan kemajuan, dengan ekonominya dan seumpamanya. Sebelumnya biasa saja. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahawa golongan muslimin yang diwarisi daripada akhlak mereka, yang mewarisi akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan masuk untuk memecah belahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sebaliknya mereka datang untuk memberikan kebaikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena muslimin terbina dengan akhlak. Muslimin terbina dengan ilmu. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermakna permulaan bagi perjalanan. Permulaan Nabi kita Muhammad bukannya jihad dengan mengangkat pedang. Nabi bukan diutus oleh Allah Ta'ala untuk membunuh umat Nabi SAW. Sebaliknya Nabi diutuskan untuk membimbing umat Nabi SAW. Dan Nabi sangat tidak gembira ketika mana umat Nabi SAW masuk neraka Allah Ta'ala. Karena itu sangatlah kurang adab ketika mana kita membicarakan tentang umat Nabi dan disebutkan umat Nabi ini akan ada dalam neraka, ini dalam neraka, tak setuju dengan neraka dan seumpamanya. Ini adalah sikap yang tidak dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersama dalam pandangan, tidaklah boleh menyebabkan kita menerakakan orang lain. Tak sama dalam perjuangan contohnya, tidaklah boleh menyebabkan kita meletakkan orang yang tidak sama dengan kita tadi dalam neraka Allah Ta'ala, karena kita bukan pemilik kepada neraka tersebut. Sebaliknya yang perlu kita letakkan adalah akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi dalam perang Uhud, geraham Nabi gugur, patah. Dahi Nabi luka. Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu menghirup darah Nabi yang keluar daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghela darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibakarkan dengan tikar dan diletakkan di lukanya Rasulullah untuk menghalang daripada darah Nabi mengalir dengan lebih deras. Dan Sayyidina Malik bin Sinan tidak menyebabkan darah Nabi, tidak mau darah Nabi gugur ke tanah. Kenapa? Karena difaham oleh mereka bahawa ketika gugurnya darah Nabi ke atas muka bumi, maka Allah akan turunkan kemurkaannya kepada bumi tersebut. Maka mereka memahami bahawa termasuk di kalangan ahli bumi tersebut, yang dalam tu juga ada musyrikin, tapi mereka tidak mau balak tadi terkena kepada umat, lalu dihirup darah tadi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan pada ketika tersebut, siapa yang ingin melihat ahli syurga, lihatlah Malik bin Sinan.
Karena di dalamnya ada sebahagian daripada tubuhku, iaitu darah Nabi kita Muhammad, dihirup oleh beliau, tidak mau darah Nabi gugur ke muka bumi. Dan waktu itu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, il'anhum, laknati mereka ya Rasulullah. Ini kelompok yang menggugurkan darah Nabi. Apa kata Nabi? Nabi kata, inni lam ub'as la'ana. Aku tidak diutus oleh Allah untuk melaknat umat. Aku bukan diutus untuk melaknat orang. Atau hadirin yang dirahmati Allah, kena hati-hati ketika mana kita berbicara tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah dibaca hadis ni dengan baik, kalaulah diamalkan hadis ni dengan baik, insya-Allah harmoni. Tidak jadi masalah apa-apa. Tamam? Dan tidak akan jadi masalah perpecahan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku kepada Sayyidina Talhah radhiyallahu taala anhu ketika mana beliau menjadi tangga kepada Rasulullah untuk naik, dipijak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas batu besar. Waktu ketika peperangan Uhud, tersebar berita kata Rasulullah dah wafat pada waktu itu, dibunuh oleh musyrikin. Dan iblis mengambil tempat pada waktu tersebut, menyebarkan lagi berita kosong tadi. Ini sikap orang yang suka menyebarkan berita perpecahan ni adalah sikapnya seperti iblis sebenarnya. Dia bangun duduk dan kemudian tak ada orang, tapi suara didengar. Karena yang ikut dalam peperangan Uhud termasuk iblis. Lalu iblis menjerit pada waktu tersebut mengatakan bahawa Muhammad telah mati. Habis jatuh semangat golongan muslimin pada waktu tersebut. Dan waktu itu Nabi ingin bangkit naik ke atas batu besar yang ada di depan Nabi pada ketika tersebut bagi menjelaskan kepada para sahabat bahawa Nabi masih hidup. Dan waktu Nabi nak naik tak boleh kerana terlalu berat baju perang Nabi. Kata guru kami Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala, baju perang Nabi pakai waktu perang Uhud 2 lapis. 2 lapis Nabi pakai baju perang. Dan 1 lapis 50 kg. 2 lapis 100 kg baju perang Nabi, kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Ini yang saya dengar sendiri daripada telinga saya daripada Maulana Syekh Yusri dalam kelas pengajian Syama'il Nabi SAW di Masjid Al-Ashraf. 50 kg satu baju, 2 baju 100 kg. 100 kilo. Dan apa ni, Allah saya dengan heran lah. Baru ni mereka duk marah saya, kata pedang berat lepas semua tu kan. Kata apalah tu. Nah, tak mau nak sembang lah tu. Mereka duk kata apa pedang berat. Pedang sampai 200 kilo sahabat. Ni main kok mana dia kata ni. Agak-agak lah berat tu. Ada satu buku saya baca baru ni, ada seorang ni post kat saya. Dalam buku Replace, Believe It or Not. Pernah tengok buku tu ibu ayah semua? Buku orang putih. Mak Saleh tulis buku Replace, Believe It or Not. Ripley ni dia akan tulis buku berkenaan dengan benda yang boleh percaya ke tak boleh percaya ni. Kamu percaya ke tak percaya? Ada satu berlaku dalam peperangan Khaybar. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dikatakan waktu ketika peperangan tersebut beliau kehilangan shieldnya ataupun dia punya orang panggil apa tu? Shield, perisai dia. Perisai dia hilang. Perisai dia hilang dan akhirnya dia buat apa? Dia ambil pintu kota Khaybar sebagai perisai dia. Pintu kota Khaybar yang pintu tadi beratnya adalah 385 pound. Nah, 385 pound. Berapa berat apa ni Alif Najmi? Ha? Pikul. Berapa Najmi? Ha? 385 pound tadi berapa? Alif Zahid pada Asim. 800 pound sama dengan 300 kilo. Betul? Hampir 200 lebih kilo. Berat benda tadi, pintu tadi dekat 200 kilo gram. Dan diangkat dengan sebelah tangan. Menjadi dia punya penghadang. Dan kisah ni ma'ruf. Dalam hadis disebutkan kisah tadi. Dan setelah peperangan tadi, 7 orang tentera dan panglima yang paling kuat pada waktu tersebut cuba angkat balik pintu tadi. 7 orang cuba angkat, tak boleh angkat pintu. Terlalu beratnya pintu tu. 7 orang tentera paling kuat tak boleh nak angkat. Tentu ingat orang Arab ni kecil enak. Ada tentera daripada Turki Osmaniyah diceritakan, latihan mereka tiap-tiap hari kerja duk tepuk meja. Bukan meja ni, duduk dalam, mereka ni tukang masak.
Dia panggil tentera Janissary, dia panggil. Janissary ni dia tentera elit dalam Turki Uthmaniyah. Dan yang bina Janissary ni Sultan Muhammad Al-Fatih. Depa kerja depa ni, tentera ni seorang sehari seekor kambing makan. Seorang seekor kambing. Kita sekampung. Seekor kambing sekampung. Depa seorang seekor kambing sehari kena makan. Dan badan mestilah tak ada nak bayar lah. Dan kerja dia, depa ni tukang masak semuanya. Depa ni geng tukang masak. Duduk dekat dapur je, geng gedorok. Jadi kalau duduk masak tu sambil duduk masak, sambil duduk tepuk meja. Meja tu dibuat daripada batu marmar yang tebal. Dan mereka akan tepuk batu tu sampai pecah batu tu. Tepuk tiap-tiap hari sampai batu tu pecah. Dan mereka ni kalau masuk dalam tentera, mereka tak perlu bawa senjata. Mereka ni tentera elit yang dihantar tanpa senjata. Kalau masuk nak masuk menyelusup, orang cek dalam badan mereka, tak ada tentera, tak ada senjata apa. Senjata mereka tapak tangan mereka. Mereka ni kalau sepak orang, mati waktu tu juga. Mati waktu tu juga kalau sepak. Ya, ada tentera-tentera yang kuat macam tu pada zaman dulu. Dan tentera Sayyidina Ali waktu nak angkat tadi dalam peperangan Khaybar, tak boleh angkat pada waktu tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi, kekuatan Nabi sama dengan 100 orang ahli syurga. Satu orang ahli syurga bersamaan dengan 40 orang ahli dunia. Maknanya kekuatan Nabi sama dengan 4,000 ahli dunia. Maknanya kalau Nabi ikut dalam perang, Nabi tak perlu ramai-ramai. Seorang Nabi saya cukup dah boleh jentik 3,000 tentera Uhud. Mati kalah habis semua. Tapi itu tujuan Nabi? Tak, bukan Nabi tujuannya diutus untuk bunuh orang. Kalau tu Nabi tidak bunuh orang. Dan Nabi sebut sendiri, kata, ini lam ub'as la'ana. Aku bukan diutus untuk melaknat umat. Sebaliknya aku diutuskan untuk menjadi rahmat kepada umat. Innama bu'istu rahmatan muhdah, kata Nabi. Aku diutus oleh Allah sebagai rahmat yang dihadiahkan kepada umat. Umat ini digunakan oleh Nabi sebagai hadiah. Nabi kata, aku ini hadiah daripada Allah kepada umat. Hadiah tidak akan dibagi melainkan kepada orang yang berharga dan yang mulia. Kalau kita nak bagi ke orang yang kita tidak kasih, kita biasa saja dengan dia, dipanggil itu sumbangan. Ataupun kita bagi kesian dekat dia. Tak, muhdah, hadiah ni adalah sesuatu yang berharga. Kita bagi hadiah kat mak kita, kan kita bagi kat dia dengan sebab kesian. Beli birthday mak kita, kita beli hadiah. Bagi dekat mak kita. Birthday orang rumah kita, kita bagi hadiah. Kita panggil hadiah ke kita panggil sumbangan waktu tu? Ni saya nak sumbang sikit lah. Macam tu lah. Bini kita kata, amboi. Macam kita ni tempat welfare. Jadi tentu tak kita akan guna. Dan Nabi gunakan umat ni dengan istilah muhdah. Jadi ini menunjukkan kata baginda Rasul SAW menyampaikan kepada kita dengan kebaikan. Kalaulah ramai orang ketika mana membaca tentang jihad perjuangan Nabi, mereka mengingati seolah-olah macam Nabi ini orang yang laparkan darah. Digambarkan seolah-olah macam tu. Diceritakan seolah-olah macam Nabi SAW ni kalau pergi perang tu kira mata merah, kemudian geram nak pergi bunuh orang. Macam tu. Baca sirah Nabi dengan bacaan seperti mana yang dibaca oleh para ulama ummah. Sirah Nabi sepatutnya dibaca, diambil akhlak dan adab Nabi dengan umat Nabi yang sikapnya dengan musuh. Bagaimana Nabi dengan musuh Nabi SAW? Kita tak ada akhlak tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bukan sekat dengan musuh. Dengan adik-beradik kita sendiri pun kita tak ada akhlak tu. Apatah lagi dengan musuh. Dengan musuh, tambah pula kalau main dekat pilihan raya ni pula, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah sekarang ni nampak makin dia putih. Dia tak mau nak bagi cakap. Tambah-tambah pula. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita nampak harmoni, alhamdulillah. Orang kampung kita ni harmoni lagi, tak tahu kita tak dengar lagi lah pelik-pelik tu. Tuan-tuan tu suruh cakap lah pelik-pelik tu. Kapiak masuk neraka, tu suruh cakap lah benda-benda macam tu. Tu semua tu memalukan dan juga tu semua tu akan menjatuhkan dan juga mengaibkan Nabi kita Muhammad SAW. Apa benda nak kena cakap benda-benda macam tu dengan umat Nabi Muhammad? Masalah idealisme orang untuk nak pilih mana-mana, ikut suka dia lah. Nak pilih yang mana pun. Dia kata tak boleh tak. Takut nanti kita pilih pemimpin yang zalim. Saya nak tanyalah, adakah orang dia pergi pangkah orang sebab dia tu zalim? Pakcik, kenapa pilih calon A? Kerana dia zalim dah saya sokong dia. Ada itu? Gila ke apa? Saya memang sokong sebab dia zalim. Jadi saya pangkah dia sebab dia zalim. Apa ke benda? Tak ada orang pernah buat macam tu, tuan-tuan.
Dia pilih tadi kerana dia rasa hak tu dia yakin. Tidak ada masalah apa. Benda ijtihadi. Benda ijtihad bukan benda ni. Ya, akan dinilai syurga dan neraka. Baik, dinilai tak kalau dia pilih tadi kerana dia nakkan kebaikan untuk negara dia. Ya, dinilai niat dia tadi, insya-Allah khair. Dapat baik dia, dapat pahala, insya-Allah. Tamam. Tu. Jangan pilih ni, takut nanti kamu pilih yang zalim. Awak tak ada orang yang selamat semua daripada kezaliman. Tu kata, ambil dengan yang mana kita pilih tadi. Kalau kita nak pilih dengan yang kita rasa kita tenang. Silakan, tak ada masalah apa. Kan tak ada berkeli macam tu. Jadilah tu cerita apa hak tu. Tu bagi kat depa lah cerita. Cuma kita tak mau dengar benda-benda macam tu di kampung kita. Belah pedu ni tak mau dengar suasana macam tu berlaku. Dah alhamdulillah sekarang ni tak dengar. Tak ada lagi. Calon-calon pun tak ada terdengar ni duk cakap benda pelik-pelik. Semuanya cakap dengan manifesto masing-masing. Ikut sukalah. Cakaplah masing-masing dan kemudian buat apa yang seperti mana dicakapkan. Itu yang kita inginkan. Dan nak kebaikan kepada rakyat dan umat Nabi SAW. Dan pandang umat ni dengan rahmat. Pemimpin kalau pandang umat dengan rahmat akan jadi kebaikan. Dan rakyat pula ketika mana memandang dan juga berbaik sangka dengan pemimpin agar mereka membawa kebaikan untuk umat, insya-Allah akan dibagi kebaikan. Masalah dia, kalau kedua-dua pihak masing-masing ada tamak dalam hati masing-masing. Kita pun tamak, mereka juga tamak. Dan pemimpin yang dilantik tidak akan dilantik dengan yang terbaik kalau kita juga orang yang tak baik. Faham? Kalau kita ni pun jenis tamak juga. Kita nak pemimpin yang qanaah. Memang tak kena bulu lah tuan-tuan ni. Kita pun tamak. Kita nak pemimpin qanaah. Elok nanti kita akan naik atas kepala pemimpin tu. Jadi doa kepada Allah. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, beri kepada kami yang terbaik kepada kami, ya Allah. Khiyarana, yang terbaik di kalangan kami, ya Allah. Kami ni terang mana, lantiklah yang terbaik bagi kami. Yang tu macam tu doa ni. Dan jangan menghina umat Nabi SAW. Jangan menempelak umat Nabi. Baca tentang sirah Nabi, baca seperti mana yang ulama baca. Jangan baca seperti mana yang dibaca oleh orang-orang yang tidak ada silsilah perguruannya dengan para ulama. Maka ni akan menyebabkan kekerasan. Dan dia akan bermain dengan pandangan dan sudut pandang yang berbeza dan menyebabkan orang nampak Islam ni dengan pandangan yang berat dan juga buruk pada waktu tersebut. Nampak kerah. Pada Islam datang dengan lembut, dengan harmoni. Tanah Melayu kita ni Islam datang oleh para ulama dengan keadaan tidak berperang. Tanah Melayu Nusantara antara tanah yang luar biasa. Masuk dengan keadaan tidak berlaku peperangan. Sebab tu bila mana datang ke tanah Melayu sekarang ni, sikit-sikit nak kena bangun nak perang. Ni ajaib ni tuan-tuan, ni rahmati Allah. Ni mai daripada mana ni pahaman ni? Faham? Moga-moga Allah lindung negara kita daripada orang-orang yang menginginkan keburukan buat negara dan umat Nabi SAW. Amin lah. Amin makcik. Amin. Dan semuanya diberikan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Taala. Dan baca sirah, saya pesan sekali lagi. Bab jihad Nabi kena baca. Tapi kena baca dengan ahlinya. Agar tidak kita terlari daripada pandangan yang dipegang oleh para ulama. Ramai orang baca hadis terakhir, saya baca. Hadis terakhir kalau kita dengar, pernah selalu kita dengar kan? Umirtu an uqatilan nas. Saya, kata Nabi, aku diutuskan. Aku diarahkan untuk apa? Membunuh manusia. Itu dia. Panjangnya saya cakap. Minta maaf sungguh. Umirtu an uqatilan nas. Saya diutus untuk membunuh manusia kah? Begitukah hadisnya? Dah. Kata ulama, kalau kita dibaca hadis tu macam tu, kita akan kata, oh Nabi diutus untuk bunuh orang lah. No? Macam tu kah? Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca pun tak kena. Sebab tu kena baca ni kena iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah. Baca dengan mengaji. Kena mengaji dengan tok guru. Macam mana cara baca dia tuan-tuan? Macam mana cara nak faham hadis tadi? Nabi tak kata umirtu an aqtulan nas. Tengok beza baris. Beza wazan sahaja, beza makna. Nabi tak kata umirtu an aqtulan nas. Tapi Nabi kata umirtu an uqatilan nas. Uqatil beza dengan wazan aqtul. Aqtul bunuh. Tapi kalau uqatil dengan dipanggil muqabalah. Dia mesti ada yang menyerang, ada yang mempertahankan. Jadi kena ada dua pihak. Maknanya apa dia? Aku diutuskan untuk berperang dengan manusia. Dan berperang tidak mesti kawan tu akan mati. Boleh jadi dengan ada tiga pula benda yang Nabi letak. Yang pertama masuk Islam. Yang kedua bayar jizyah. Yang ketiga baru perang. Bukan Nabi terus pergi pancung tu. Nabi bagi dulu tempoh. Tiga benda kena buat dulu.
Salah satu daripada tiga ni. Kalau tak ikut, ya yang terakhir, yang ketiga, iaitu apa dia? Barulah perang. Yang tu yang ketiga. Tamam. Kemudian daripada apa ni yang berlaku, Nabi kata apa? Umirtu an uqatilan nas. An-nas manusia seluruhnya. Kalau macam tu Nabi wafat, Nabi tak selesaikan kerja Nabi. Kenapa? Karena ramai lagi golongan Yahudi dan juga musyrikin yang masih hidup pada waktu itu di Madinah dan Nabi tak bunuh. Jadi sini kata ulama an-nas tadi dengan makna an-nas ma'hud, yang dikenal, iaitu siapa dia? Musyrikin Makkah Al-Mukarramah. Dan setelah Nabi buka pintu kota Makkah, maka tidak ada lagi musyrikin pada waktu tersebut. Semuanya tidak dibenarkan berada dalam bumi Makkah, dan mereka boleh berada di keliling pada ketika tersebut, tidak boleh masuk saja kerana Allah tidak membenarkan mereka masuk. Dan sampai sekarang. Nampak? Jadi kalau faham macam tu, insya-Allah kita tak akan mudah-mudah untuk nak mengkafirkan umat Nabi. Kita tak akan mudah-mudah untuk nak menggugurkan darah umat Nabi. Tak mudah-mudah untuk menyebutkan bahawa seolah-olah macam kita sekarang ni sekarang nak berperang dengan umat Nabi SAW. Jadi ini sepatutnya untuk kita elakkan daripada menyebutkan tadi kepada umat Nabi kita Muhammad. Setakat tu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf ambil masa yang panjang. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, panelis kita yang